Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan ana'alu bisriha hifdzal qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tathbit. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa jazakumullahu khairan jazaa pada seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat. Melalui firman-Nya lagi dalam surah Al-Kafirun, dia sambung huraian ayat yang keempat dan kelima. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Berkait dengan ayat ini, apa yang lepas kita bicara juga melalui firman-Nya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir, tidak aku menyembah apa yang kamu sembah, dan tidak kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Berkait ayat ini yang kita bicara yang lepas, menurut Muhammad ibnu Ishaq yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, bahawa sebab penurunannya berkait dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il dan Al-Aswad bin Abdul Muttalib serta Umayyah bin Khalaf. Mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'budu ma ta'budu wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullih. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aydina kunna qad syaraknaka fihi wa akhadhna bihazzina minhu. Wa in kana alladhi bi aydina khairan
mimma biyadaika kunta qad syaraktana fi amrina wa akhadhta bihazzika minnu. Fa anzalallahu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Mereka yang ini Al-Walid, Al-As dan Al-Aswad serta Umayyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, marilah engkau, maka hendaklah engkau menyembah apa yang kami sembah, dan kami ini sanggup menyembah apa yang engkau sembah, dan kita berkongsi kami dan engkau pada urusan kita seluruhnya. Maka jika engkau bawa baik dari apa yang berbanding dari apa yang kami bawa, sesungguhnya kami sanggup berkongsi kepadamu dan kami mengambil keuntungan daripadanya. Dan jika yang ada di sisi kami lebih baik daripada apa yang ada di sisimu, sesungguhnya engkau pula mesti sanggup berkongsi kepada kami pada urusan kami, penyembahan kami, dan engkau akan mendapat keuntungan daripadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad dengan penuh ketegasan, wahai orang-orang kafir. Dalam erti kata menjawab sikap mereka, sebagaimana juga dinyatakan dalam riwayat Ibnu Katsir menukilkan mereka mengajak setahun mereka sanggup beribadat dengan apa yang baginda SAW beribadatkan, dan setahun lagi Nabi kena beribadat sebagaimana apa yang mereka sembah. Cukup dengan mencium Lata dan Uzza dan Manah. Ini beberapa syirik berkongsi, amalan yang kita panggil dengan ajaran pluralism pada hari ini, menyamakan Tuhan, menyamakan agama. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ana a'bidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Menurut Imam Ibnu Katsir, artinya aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kamu. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah, sesuai dengan apa yang disukai dan diredainya. Kerana itulah juga disebut dalam firman selanjutnya, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya menurut Imam Ibnu Katsir, kamu tidak mahu menuruti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadat kepadanya, melainkan kamu telah membuat-buat sesuatu dari diri kamu sendiri sesuai hawa nafsu kamu, sebagaimana disebut dalam ayat yang lain yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam surah An-Najm ayat 23. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, mengikuti persepsi, anggapan-anggapan, menduga-duga saja. Dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka sendiri, yang mereka ikut hawa nafsu saja. Sembah patung berhala, sembah selainnya, mensyirikkan Allah, menganggap malaikat anak-anak perempuan Allah dan macam-macam. Ini persepsi mereka, anggapan mereka saja, andaian mereka saja. Ikut hawa nafsu, bukan ikut hujah Islam yang benar, bukan ikut hujah. Kerana Islam tertegak dengan hujah.
walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Padahal petunjuk datang, ini hujah. Islam tertegak dengan hujah, bukan andaian, bukan persepsi, bukan duga-duga saja, anggap-anggap saja, bukan ikut hawa nafsu, bukan. Mesti dengan hujah. Hatta agama ini bukan diikut melalui, kadang-kadang ada masyarakat kita yang terkesan dengan pahaman-pahaman yang sesat, pahaman-pahaman yang menyeleweng. Ada yang nak cari agama, nak cari ajaran sebagainya dengan cara yang tak betul, tak melalui badan-badan otoriti agama, pihak berkuasa agama, tidak menuruti kelas-kelas pengajian yang kita nampak pada hari ini di masjid-masjid, di surau-surau, di pondok-pondok, madrasah-madrasah. Pelajaran sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hari ini cara untuk kita belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Tapi nak cari juga yang pelik-pelik ikut hawa nafsu. Suka cari yang benda ajaib sangat. Masuk ke hutan, cari orang bertapa kat batu, kat busut. Dia ikut, dia suka macam tu, pelik. Kena makan anak-anak dia sendiri, kena makan lagi anak-anak. Jadi macam tu, ni cari yang pelik. Kemudian ada juga ajaran sesat, percaya kepada mimpi-mimpi. Ada ajaran apa tu, Ibu Yati apa, mimpi, percaya mimpi. Dia percaya kita dah akhir zaman, dah nak kiamat. Jadi tak payah beramal kat luar ni, duduk rumah, berzikir, berwirid je, tak buat apa. Sedangkan ada ditelah kepada kita dalam satu riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika berlaku kiamat, dalam pada masa yang sama tangannya memegang anak pokok tamar, benih tamar. Nak kiamat berlaku, pegang benih tamar. Jika mampu untuk berkesanggupan untuk menanamnya, maka lakukanlah. Kalau dah berlaku kiamat, tetap kita beramal, bekerja. Beramal ni jangan faham masyarakat kita, orang Melayu kita, dia faham beramal ni hanya duduk wirid, zikir, baca Quran. Amal bukan itu saja. Amal yang betul, amal yang ikhlas. Amal ni macam mana? Amal Islam. Tetap apa hari ni kita bekerja, buruh, niaga, itu juga dikira ibadat. Tetap juga bantu-membantu antara satu sama lain, itu juga ibadat. Tetap juga hidup berjemaah, bermasyarakat. Kalau kadang-kadang terpaksa bersabar dengan masyarakat yang ada di keliling kita, tetap teruskan kehidupan macam biasa. Amal secara khusus tetap laksana, seperti bangun malam, qiyamul lail, puasa sunat, zikir, wirid, baca Quran. Itu kita lakukan. Dalam pada masa yang sama, urusan dunia mesti diurus juga, tetapi mesti urus dengan agama. Ada pantang larang Allah, mana halal, mana haram, kena lihat itu semua. Jangan ikut yang pelik-pelik. Hatta hari ini isu yang baru timbul, isu berkait dengan hukum, berkait dengan mimpi berjumpa Nabi SAW. Bertemu Nabi SAW dalam mimpi ini merupakan ijma' ulama', sepakat ulama'. Artinya bila bertemu Nabi SAW dalam mimpi, bila dinyatakan itu baginda Muhammad SAW, mengaku Nabi kita dalam mimpi,
orang yang kita jumpa tu mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi itu adalah benar. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali syaitan tidak boleh menyerupai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa jumpa mimpi jumpa Nabi, ini betul lah jumpa mimpi jumpa Nabi. Ini sepakat ulama. Maka kita yang mendengar berita tersebut dari sesiapa saja yang berkait dengan jumpa mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh sama sekali terus menidakkan. Kita mengiyakan, tak boleh menidakkan. Kita ialah alhamdulillah. Kita doa yang baik. Namun begitu, dia tetap tidak boleh menjadikan hujah dalam sesuatu perkara-perkara yang berkait untuk dilaksanakan. Maknanya macam mana bila kita mimpi jumpa Nabi, biasanya mimpi jumpa Nabi satu isyarat untuk memberi, menambah petunjuk kepada kita, supaya bertambah iman kepada kita, supaya bertambah kuat kita dari sudut amalan kita, supaya kita terus tetap istiqamah dengan agama Islam. Namun bukan mimpi itu ada syariat baru, ajaran baru, tak ada. Sebab mimpi tak boleh jadi hujah. Itu hujah dah ada, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, itu hujah kita. Itu hujah orang Islam, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Mimpi tak boleh jadi hujah. Ia hanya kalau mimpi jumpa Nabi SAW, mimpi jumpa orang soleh sebagainya, maka mimpi-mimpi itu adalah menambah petunjuk dalam diri kita, menambah kekuatan dari sudut diri kita, itu saja. Itu saja. Bukan bermaksud mimpi itu jadi hujah buat ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Tidak. Ini kena faham. Adapun hari ini timbul isu juga bagaimana pula mimpi secara bukan sekadar mimpi tapi yaqazah. Yaqazah ni maksudnya jumpa Nabi secara sedar, bukan dalam mimpi. Disebut dalam hadis, barang siapa jumpa aku dalam mimpi, dalam tidurnya, nescaya jumpa aku secara sedar. Nescaya jumpa aku secara sedar. Dan syaitan tak boleh menyerupai aku. Lebih kurang mafhum dari hadis. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mensyarahkan hadis tersebut, yang dikatakan mimpi jumpa Nabi dalam mimpi jumpa Nabi itu dengan maksudnya sedar itu, mimpi bertemu Nabi seolah-olah kita berjumpa Nabi dalam keadaan sedar, tapi mimpi. Tapi seolah-olah kita jumpa Nabi dalam keadaan sedar. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini. Tetapi ini sebenarnya termasuk dalam pandangan ba'dul ulama, sebahagian ulama. Di mana jumhur ulama, majoriti ulama, majoriti ulama berlaku di situ ikhtilaf, perbezaan pandangan. Namun majoritinya mengatakan bolehkah kita bertemu Nabi secara yaqazah. Maka majoriti ulama membolehkan kita berjumpa Nabi secara yaqazah, secara sedar. Majoriti, jumhur, jamahir, jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh kita berjumpa Nabi secara yaqazah, terang-terang boleh. Ba'dul ulama, sebahagian ulama kata tak boleh. Tak boleh berjumpa Nabi secara yaqazah. Yang boleh, yang dimaksudkan sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, mimpi berjumpa Nabi seolah-olah kita sedar bertemu Nabi itu sedar, seolah-olah saja. Sebagai kiasan saja, seolah-olah. Tapi ini ba'dul ulama, sebahagian ulama. Majoritinya mengata boleh tak kita jumpa Nabi secara yaqazah, sedar? Majoritinya, jumhurnya, ramainya kata boleh. Kenapa? Kerana pengalaman bertemu Nabi secara yaqazah ni berlaku kepada ulama-ulama itu, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan dalam kitab Fathul Bari, akhirnya beliau juga bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqazah. Sampai disebut, ada orang tanya Syekh Alawi, Syekh Alawi
Syekh Al-Maliki, Syekh Alawi Al-Maliki. Orang tanya, boleh ke orang jumpa Nabi secara sedar, yaqazah, bertemu betul, bukan mimpi, jumpa betul secara yaqazah? Dia jawab apa? Dalilu ana, dia kata. Dia kata boleh, dalilu ana, boleh, dalil buktinya aku, dia kata, aku sendiri berjumpa secara sedar. Jadi kebanyakan ulama berlaku begitu. Artinya bila berlaku begitu, jadi jumhurlah pandangan tu ramai. Sungguh pun begitu, dia tetap tidak boleh kita jadikan hujah. Barang siapa yang berjumpa Nabi SAW, sama ada secara mimpi, ijma' ulama' kita tak boleh tolak, ataupun secara perbezaan ulama' yang mengatakan jumhur kita jumpa secara yaqazah sekalipun, kita tidak boleh mendabik dada untuk kita menggunakan hujah melalui mimpi atau yaqazah itu. Tak boleh hujah. Hatta kita juga tak boleh mudah-mudah menyebarkan, takut jadi fitnah. Lebih-lebih lagi secara umum masyarakat yang hari ini orang awam sebagainya jadi fitnah. Jadi jangan buka pintu fitnah. Kalau nak cerita orang yang dipercayai lah kepada orang yang dipercayai, saudara mara kita, adik-beradik kita, keluarga kita, kawan rapat kita yang betul-betul, kalau perkara tu betul-betul menjadi perkara yang sangat-sangat untuk kita cerita, hatta cerita itu tak boleh kita buka kepada masyarakat awam menjadi fitnah. Kerana Islam, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan agama Islam ni agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku lengkapkan bagi kamu agama kepada kamu, dan aku sempurnakan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha bagi kamu adalah agama Islam. Sempurna, lengkap. Cuma lengkap sempurnanya tu, agama Islam tu dah sempurna, dah lengkap. Tapi kita kena mendalaminya melalui para alim ulama kita lah yang mendalaminya. Dan asas kaedah kita pada hari ini yang kita ikut adalah Quran, hadis, ijma' ulama dan kias yang kita ikut. Ini kita kena faham betul. Jadi bukan duga-duga saja, bukan mimpilah, bukan tu karut-marut. Ajaran karut-marut ni jangan. Kena belajar menuntut ilmu agama secara disiplin ilmu yang betul. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dalam semua yang mereka kerjakan. Kerana sesungguhnya seorang hamba itu mesti mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang ditempuhnya. Seorang hamba mesti dia tahu siapa yang disembah, siapa yang diabdikan diri. Dan seseorang itu mesti tahu apa cara dia menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya itu macam mana? Sama ada solat, sama ada puasa, sama ada zakat, sama ada haji, caranya macam mana? Dalam perkara muamalat, dalam perkara janayat, hukum ahkam perundangan Islam, dalam bab jihad, dalam bab jihad pun ada cara Islam. Di mana cara Islam dalam jihad? Tak boleh kita memerangi musuh di bulan-bulan Ashharul Hurum, bulan-bulan mulia. 4 bulan haram dengan bulan mulia. Tak boleh juga bila berperang membunuh orang yang lemah, kanak-kanak, orang tua, wanita sebagainya. Ini juga merosakkan harta benda, tak boleh. Ada Islam, ada jihad dia. Ini dia. Kecuali orang serang kita dalam bulan haram tu, dia orang serang kita, kita pertahan negara kita, tempat kita. Ini dia. Berlaku hari ini juga kekacauan kita dengar yang dekat, yang baru ni, isu pertembungan, peperangan, serangan Rusia terhadap Ukraine. Rusia tu serang Ukraine. Kita tak nafi serang orang awam salah, orang awam tu salah. Tapi itu perkembangan dunia lah pada hari ni. Tapi isunya bila berkait dengan Ukraine, banyak negara-negara besar, negara barat, dia support Ukraine ni. Tapi apa yang berlaku terhadap dulu Afghanistan,
terhadap Palestin. Dunia barat diam aja. Diam. Bila kena kawan dia bising. Ini berlaku. Ini perkembangan dunia pada hari ini, kita tetap kena baca, kadang ada berkait dengan masalah kehidupan kita juga. Rasul dan para pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan olehnya. Untuk itulah maka kalimah Islam ialah tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengucap tu kita sebut asyhadu. Orang dulu kata aku naik saksi naik apa? Naik saksi tu. Aku bersaksi, maknanya uqarriru atau uthabbitu. Aku berikrar, aku teguh hati, tetap ikrar kita, janji kita. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah. Maknanya kita mengesakan Allah, menyembah Allah, tidak mensyirikkannya, dan mengamalkan ikut ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Islam. Orang Islam ni apa? Orang Islam ni maksudnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besarnya. Dengan kata lain, tiada yang berhak disembah selain Allah dan tiada jalan menuju kepadanya selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dengan cara penyembahan yang tidak diizinkan oleh Allah, kerana itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Agama kamu punya pasal, agama aku punya pasal. Mana boleh campur-campur, pluralism ni berlaku. Kita tengok ada tempat-tempat negara-negara yang mengamalkan pluralism ni, menyamaratakan agama ni, bahaya. Kalau kita nak raikan, kita kadang-kadang nak hormat, ialah kita hormat, tak kacau agama orang. Tengok kepada bolehkah kita mengucapkan perayaan agama lain? Boleh kita ucap perayaan agama lain? Ada pendapat mengatakan tak boleh. Ada pendapat mengatakan boleh dengan syarat-syarat tertentu, atas dasar penghormatan saja. Yang mengatakan tak boleh, asaslah kita pegang tak boleh. Tak boleh, apa cerita pun tak boleh nak ucap perayaan orang. Tapi kalau dia raya bangsa, macam raya Cina tu, dia raya bangsa, raya bangsa dia. Tapi kalau dia sambut orang Islam Cina, dia sambut dengan cara Islam dia lah. Budaya Cina yang tak salah dengan syarak dia sambut. Orang kafir yang Cina, sama ada Buddha, dia sambut cara Buddha. Apa cara dia, kita tak boleh ikut. Yang orang Cina Kristian, dia sambut cara Kristian dia, upacara dia. Kita tak boleh ikut. Tapi kalau berkait dengan budaya yang tak menyalahi syarak, kita boleh meraihkan dia lah dalam hal begitu. Itu pun tengok kepada keadaan-keadaan. Adapun ada perayaan yang melibatkan agama, ni akidah orang Islam, maka sama sekali kita tak boleh. Kalau kita raih sangat, hormat sangat, dia pakai baju dia lah, upacara dia. Dia sembah tokong dia, dia bakar apa lidi ke apa ke, kita pun ikut, tu tak boleh. Ini kita kena ingat perkara-perkara macam ni. Kalau kita ucap, tengok keadaan. Kalau kita kerja dekat tempat yang ada bukan Islam, jadi kita raih, tengok kepada keadaan. Kalau tak perlu ucap. Jangan suka gatal sangat nak ucap-ucap ni. Kalau tak ada memberi kesan, tak ada manfaat pun tak ada, rugi pun tak ada, apa tak ada, tak payah, buat saja je lah. Kecuali kalau pemimpin-pemimpin tu yang banyak, pemimpin ni dia ada banyak berurusan dengan orang Islam dan bukan Islam, dia sekadar menghormati, itu pun tak boleh ikut upacara dia lah. Dia pergi ikut upacara dia macam mana, itu tak boleh, sekadar hormat saja.
Ucap tu sekadar hormat saja sebab dia berkedudukan pemimpin yang menjaga hak ahli zimmah, tapi dia tetap tak boleh ikut upacara tu. Adapun orang awam biasa tak payah, yang tak ada kena-mengena. Kecuali yang saya katakan yang bekerja, dia bergaul, kalau dia duduk dekat taman yang ada orang bukan Islam. Itu pun tengok kepada keadaan. Kadang orang bukan Islam pun tak kisah, kalau kita tak ucap pun dia pun faham. Kita nak jaga betul akidah kita pun boleh, tak jadi masalah dalam perkara-perkara macam ni. Yang penting kita hidup bukan kita ganggu orang. Bukan, kalau kita tak ucap tu bukan mesti kita ganggu orang. Itu atas diri masing-masing. Yang penting kita tahu hukum, tahu batas, tahu sempadan dia. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Disebut lakum dinukum waliyadin, semakna dengan apa yang disebut dalam ayat lain melalui firman-Nya dalam surah Yunus ayat 41. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amal pekerjaan perbuatanku, dan bagi kamu amal pekerjaan perbuatan kamu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Kamu tak masuk campur urusan kerja aku, perbuatan aku. Dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dalam erti kata kita berlepas diri dari perkara-perkara syirik, perkara-perkara kufur. Walau mereka, kita tahu mereka berdusta, mereka ni kita kena faham. Orang Islam, apa sebab kita Islam? Allah beri kita hidayah Islam lah, dengan iman. Kita ni Islam dengan iman, Allah beri hidayah. Iman ni maksud kita percaya, hati kita percaya dengan Islam. Hati kita percaya dengan Allah. Hati kita percaya dengan Quran. Hati kita percaya dengan Nabi SAW. Percaya. Percaya apa saja yang diturunkan kepada kita, wahyu Allah, kita percaya. Percaya tu. Adapun pada diri mereka yang kufur, orang kafir, hati mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan ragu-ragu. Ini kena faham. Orang kafir ni dia hati dia ragu-ragu, dia sakit. Zahir dia bercakap, hati dia menipu. Entah betul entah tak aku cakap ni, macam tu. Walau zahir dia tunjuk. Zahir dia kata macam ni, berhala. Zahir dia kata patung. Zahir dia kata matahari. Zahir dia kata bulan, bintang, sebagainya. Anotan-anotannya, ikutan-ikutannya. Hati dia tak boleh menipu. Hati tak boleh menipu. Ada ragu-ragu dalam hati. Sebab tu fitrah agama Islam ni dia agama yang fitrah. Macam ibarat makan minum. Di mana disebut dalam firman-Nya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ila akhir ayat Allah kata, maka adaklah wajahmu kepada agama yang betul, yang lurus, agama Islam. Fitratallah, fitrah Allah, kejadian Allah, ciptaan Allah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, Allah menciptakan kejadian ciptaannya. Allah menjadikan kepada manusia fitratallah, Allah jadikan apa? Kejadian Allah, ciptaan Allah. Allah jadikan kepada manusia itu fitrahnya, agama Islam. Allah jadikan fitrah agama Islam ni kepada manusia, fitrah. Fitrah ni macam mana? Naluri yang ada dalam diri. Secara tabiat naluri kita, fitrah kita dengan agama Islam. La tabdila li khalqillah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tak ada yang dapat mengubah ciptaan Allah, fitrah Allah. Naluri yang Allah Ta'ala cipta dalam diri kita, nalurinya nak kepada Islam, nalurinya nak mentauhidkan Allah, nalurinya nak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tabdila li khalqillah. Tak ada yang dapat mengubah ciptaan Allah, kejadian Allah ini, fitrah yang ada dalam diri manusia. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Tak mengetahui sebab tak mencari kebenaran. Tak mencari yang hak. Kalau mencari yang hak, mencari kebenaran, sudah tentu yang mereka dapat adalah fitrah agama Islam. Sebagaimana juga disebut dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Riwayat Abu Ya'la. Dan juga menurut Al-Bukhari, ada sudut maknanya sahih. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa inna ma abawahu yu'awidani aw yumajjisani aw yunassirani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap yang dilahirkan di dunia ini, lahirnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lahirnya di atas fitrah agama Islam. Setiap bayi yang lahir, kalau belum sampai umur balik, meninggal atas fitrah agama Islam, suci. Wa inna ma abawahu, dan sebenarnya kedua ibu bapa yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, Kristian. Ini contoh disebut Yahudi, jadikan Yahudi, jadikan Nasrani, Kristian, Majusi, atau agama-agama yang lain, Buddha, Hindu sebagainya. Kedua ibu bapanya lah yang mencorakkan. Maka anak yang lain memang Islam lah, memang Islam. Tapi ibu bapa yang mencorakkan tu, walaupun namanya Islam, kita corak tu, anak tu kita corak macam mana dia? Adakah kita corakkan dengan Islam atau kita corakkan dengan selain daripada Islam? Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man tashabba'a biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum mereka itu. Kalau menyerupai Buddha, menyerupai Hindu, menyerupai Kristian, menyerupai Yahudi lah. Kita yang menyerupakan, kita yang mencorakkan. Sepatut kita mencorakkan dengan corakkan yang betul, corakkan Islam. Ibu bapanya corak macam mana? Sebab tu Allah sebut sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, macam mana aturan yang dicorakkan. Tidak ada siapa pun yang lebih baik celupannya, corakkannya, aturannya, melainkan Allah. Celupan, corakkan, aturan, daripada kami menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya juga dalam surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain dari Islam, maka selamanya tidak akan diterima, dan dia di akhirat kelak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Di akhirat jadi rugi. Mesti dengan cara Islam dicorakkan. Berlaku anak yang dijaga oleh orang tua, nenek ke apa, yang bukan agama Islam. Jadi anak ni tak diganggu gugat agama anak itu. Anak tu tetap dihantar sekolah agama, belajar Quran, dia tak ganggu. Nenek ni bukan Islam. Ini berlaku 1 dalam 1000. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan seseorang itu Islam, siapa yang menjaganya Islam lah dia. Tetapi bukan kita menganggap sewenang-wenangnya untuk kita menyerahkan anak-anak yang lahir atas fitrahnya Islam, diasuh, dijaga oleh orang bukan Islam. Ini kena jelas. Bukan sewenang-wenangnya. Ada ibu bapa dia penat kerja, cari duit payah. Ada orang kafir jutawan minta anak, nanti kita bagi duit. Kita bagi duit, jual 1 juta 2 juta. Kita pun tak berbagi. Kita kata tak apa, kita serah ke anak kita. Kita
mencampakkan anak kita kepada lembah kekufuran. Tak boleh guna hujah sebab berlaku orang tua, nenek yang bukan Islam jaga anak. Anak tu alhamdulillah terjaga akidah Islamnya. Kita menggunakan hujah itu untuk kita sewenang-wenang memberi anak-anak kita kepada yang bukan Islam untuk jaga. Sebab takut yang mencorakkan. Kalau Allah nak jaga, Allah jaga iman anak ini. Allah jaga. Tapi bukan kita mencampakkan ke lembah kekufuran kerana takut miskin sebagainya. Walaupun ada perkara berlaku sebab musabab, tapi kehendak takdir Allah nak jaga iman seorang, Allah jaga. Baru ni isu berkait dengan perebutan anak, rebut anak. Anak dah Islam dah masuk Islam, dah orang Islam. Anak dah Islam, dah mengaku anak Islam. Menuntut ibu, menuntut anak, nak jaga anak. Yang lebih dahsyat lagi, ni cocok jarum musuh-musuh Islam yang kufur. Ada cocok jarum. Dia bukan sekadar untuk nak suruh asuh anak tu, tapi dia nak kafirkan anak itu. Nak kafirkan anak itu. Sebab tu kita kena faham. Kena faham betul. Di mana orang, bila kita sebut orang kafir ni dua jenis lah. Satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Kafir zimmi ni kafir baik lah. Orang kafir yang baik dengan kita. Kita urus niaga dengan dia, kita bekerja, dia tak ganggu kita, kita tak ganggu dia, kita tolong dia, dia tolong kita, tak jadi masalah. Yang kedua dipanggil kafir harbi. Harbi ni diperangi. Jangan kita faham diperangi ni kita angkat senjata tembak dia, tidak. Kita lawan senjata, tidak. Berhadapan dengan kafir harbi, kadang-kadang dia melawan kita dengan hujah. Kita lawan dengan hujah. Kalau sampai berangkat senjata itu hal yang lain lah. Tapi kalau dia lawan undang-undang, kita lawan undang-undang juga. Soal kalah atau menang soal yang lain. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Dan surah Al-Baqarah. Dan barang siapa yang menyerang kamu, maka balaslah serangan mereka yang sesuai, yang serupa dengan apa yang mereka serang kamu. Maknanya yang sesuai. Mereka hujah-hujah, mereka guna undang-undang, kita lawan dengan undang-undang. Ini dia. Ini kita kena jalan. Bukan kita duduk saja, tidak. Ini berhadapan dengan apa dipanggil kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi Islam ni sebab apa? Sebab apa dia musuh sangat dengan orang Islam? Ini bukan maksud orang kafir yang baik itu. Ada orang kafir ni ramai yang baik, kita aman sentosa, majmuk. Tapi berhadapan dengan orang kafir harbi yang lawan Islam ni, bukan kita nak pakai senjata, tidak, yang sesuai. Kita berhadapan dengan mereka dengan hujah, dengan undang-undang sebagainya. Kita jaga juga lunas-lunas undang-undang dalam negara kita. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Allah kata apa? Tidaklah suka. Orang kafir ni tak suka. Dia lawan kamu, dia nak murtadkan kamu, ataupun kamu Islam atas nama je, ajaran Islam tak ikut. Sebab apa? Dia tak suka. Kenapa tak suka? Siapa tak suka? Ma yawaddul ladzina kafaru, mereka yang kufur, mereka min ahlil kitab wal musyrikin, di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di kalangan musyrikin, kalau khusus penduduk Mekah, di kalangan musyrikin semua yang agama-agama mensyirikkan Allah, termasuk konteks umum pada hari ini Buddha, Hindu sebagainya, Majusi sembah bulan, bintang, matahari sebagainya. Mereka tak suka. Tak suka apa? Sebab apa mereka tak suka? Tak suka sebab ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahawa turun daripada Tuhan kamu wahyu Allah ni, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, apa yang turun wahyu Allah Tuhan kamu kepada kamu, benda yang apa? Min khairin, benda yang baik. Dia benci kita, dia lawan kita, tak suka kita sebab apa yang kita dapat ni baik. Islam ni baik, wahyu Allah ni baik, yang dibawa oleh Nabi SAW itu baik. Ini kurniaan Allah. Baik ni macam mana? Kalau
Islam ni didedahkan, makin ramai orang masuk Islam sebab baiknya, sebab yang saya sebut tadi fitrahnya. Dia baik, satu fitrah, dilaksanakan baik. Bila baik orang suka. Nampak? Orang ni kalau pakai Islam tu baik, orang suka tak suka. Sebab tu bila Nabi SAW berjaya menawar kota Mekah, tawan kota Mekah, bagaimana orang masuk Islam, berduyun-duyun masuk Islam. Sebab apa? Sebab nampak Islam ni baik. Ini yang dirisaukan. Bila orang tahu ini baik, benda baik, orang nak. Ini mereka yang mengkufuri, yang membenci Islam, tak suka benda ni. Itu aja. Itu dia punya sifirnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu kepada kita. Maka fitrah agama Islam yang Allah Ta'ala ciptakan ini, kebenaran ini, sama sekali fitrah yang nalurinya lebih kuat daripada naluri yang kita ada pada hari ini. Naluri hawa nafsu, keinginan kita. Hawa ni keinginan. Apa kita ingin? Bila lapar nak makan. Ini naluri manusia. Bila dahaga nak minum. Ini naluri manusia. Sampai masa waktu nak berkahwin, nak berpasangan. Ini naluri manusia. Nak berhidup, masyarakat, nak berkawan, nak bersaudara mara, nak bekerja, nak bermain. Ini naluri yang ada pada diri manusia. Kalau naluri yang ada pada diri manusia seperti lapar nak makan, dahaga nak minum, bagaimana pula naluri manusia terhadap agama Islam? Naluri fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan dalam diri manusia ini, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab dulu apa? Ya, engkau Tuhan kami. Maksudnya apa? Naluri mengesakan Allah yang ada dalam diri manusia lebih daripada naluri yang kita ada, seperti lapar, nak makan, dahaga, nak minum, naluri berpasangan, berkahwin, naluri nak hidup masyarakat, naluri nak bekerja, naluri nak bermain. Semua itu tak lawan dengan naluri fitrah. Fitrah Allah Ta'ala ciptakan dalam diri hati manusia. Nalurinya mengesakan Allah, nalurinya berhajat kepada Rasul, nak ajar kita wahyu yang Allah SWT datangkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalurinya, fitrahnya kepada agama Islam, agama di dalam kehidupan kita. Kemudian firman-Nya lagi dalam surah Al-Baqarah, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum. Katakanlah, apakah kamu berhujah, berbantah kepada kami tentang Allah, berbantah tentang Allah, padahal Dia Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Allah Tuhan kami, Tuhan kamu. Allah saja Tuhan. Dan segala amal kami kami amalkan, dan segala amal kamu bagi kamu untuk kamu amalkan. Amal kami dibalas dengan apa yang kami lakukan, amal kamu besok dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Wa nahnu lahu mukhlisun, dalam keadaan kami benar-benar mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan berkait juga dengan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, iaitu agama Islam, dan tidak disebutkan disebutkan dini, kan, lakum dinukum waliyadin, kita baca habis. Ujung dini itu tidak ada ya. Dini, kalau dari sudut lugah, ilmu bahasa Arab, dini itu mesti ada ya belakang tu. Tapi Quran, mushaf Quran, bacaan Quran dibuang ya. Tapi kalau kita baca ujung dini, ada baris bawah nun tu ujung. Lakum dinukum waliyadini. Ada dini, kalau kita baca habislah dini. Kita baca din kan. Kita baca secara ilmu tajwid, mad arid disukun. Agama Islam dan tidak disebut dini, maknanya tambah ya tu. Ujung ni huruf nun aja, tak ada ya. Maka huruf ya tu dibuang. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78, fa huwa yahdin, kan, sebenarnya yahdini, maka Dia yang memberi petunjuk, disebut yahdini, Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Lakum
dinukum, bagi kamu agama kamu, waliya, dan bagiku dini, agamaku. Itu maksudnya. Ataupun surah Asy-Syu'ara ayat 80, yashfin. Kalau ujung ni disebut yashfini, dia Allah yang menyembuhkan aku. Selain Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak akan pula memenuhi ajakan kamu dalam sisa usiaku yang ada, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Walaupun sebahagian apa yang nak disembah oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak diikut oleh orang kafir itu, walau sekejap-sekejap, walau ganti tahun, tetapi bila berlaku begitu tetap termasuk dalam perkara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi penting kita memahami benar-benar surah ini, surah prinsip agama Islam, prinsip tauhid, untuk membebaskan diri kita daripada perkara-perkara syirik. Maka pergi penting kita memperbanyakkan membaca surah ini. Satu penegasan kita berdepan dengan orang yang bukan Islam, prinsip kita, hubungan kita antara orang Islam dan bukan Islam. Dia prinsip pendirian kita. Sungguh pun begitu, dalam Islam mengajar kita bagaimana kita berhadapan dengan orang bukan Islam, dari hal-hal manusiawi, kemanusiaan. Maka tidak lari untuk kita saling tolong-menolong atas dasar kemanusiaan, dan kita tetap berdakwah kepada mereka, memohon petunjuk supaya Islam terus tersebar dan tersebar dan tersebar. Sebelum untuk kita katakan tersebar, kita tetap dengan mengamalkan ajaran Islam sehabis baik. Saya untuk ujungnya saya sebut dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Bila Abu Talib ni didesak oleh pembesar-pembesar Quraisy, dia desak macam-macam. Abu Talib ni yang jaga Nabi SAW. Tak beriman Abu Talib ni, tak beriman. Nabi dakwah ajak pakciknya masuk Islam, tak masuk Islam. Ada sampai masa dah tak sabar nak jaga Nabi SAW, sebab berhadapan dengan tentangan musuh-musuh yang ada. Lalu disebut dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, kata Nabi SAW kepada pakciknya. Ini prinsip walau dengan saudara mara, keluarga, prinsip agama Islam yang dipegang oleh Nabi SAW. Wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika dunahu. Demi Allah, wahai pakcikku Abu Talib, pakcik kesayanganku, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan purnama di sebelah kiriku untuk aku tinggalkan urusan agama ini, nescaya sama sekali aku tidak akan tinggalkannya, sehinggalah Allah memberi kemenangan dengan urusan agama ini, atau Allah matikan aku dengan tanpa aku melihat kemenangan Islam. Ini prinsip yang ditunjukkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap menyampaikan Islam, tetap menyebarkan, dan disambung terus menerus para sahabat, para tabi'in, tabi'in, seterusnya para alim ulama. Mudah-mudahan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat terus menerus memperjuangkan, menyebarkan agama Islam, meletakkan Islam agama yang sebenar-benar. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita doa, kita negeri Johor ni dah nak pilih pemimpin sebagainya. Kita mohon diberi pemimpin yang baik, yang soleh, yang beriman, bertakwa untuk negeri Johor mudah-mudahan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik
وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدئا سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تعصنا بعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Khusr ila